Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Siti Zuraida binti Abu Bakar. Hari ini cikgu akan menyampaikan tajuk sokongan pergerakan dan pertumbuhan dalam subjek sains tingkatan 4 KSSM. Okey, sebelum itu cikgu nak kreditkan dulu PowerPoint ini kepada Puan Norazila Khalid. Okey, terima kasih kerana menyumbangkan PowerPoint ini untuk konten cikgu bagi webinar hari ini. Okey, so kita nak tengoklah apa benda yang kita nak belajar dalam topik ini. Okey, so kita tengok yang pertama iaitu 6.1 iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. So kita tengok yang pertama hari ini iaitu jenis sokongan pada haiwan. Okey, sebenarnya rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan lah atas muka bumi ini. Kita dapat 3 jenis sokongan pada haiwan iaitu yang pertama rangka dalam, okey, yang kedua rangka luar dan yang ketiga adalah rangka hidrostatik. Okey, so kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan rangka dalam. Okey, so rangka dalam kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, rangka dalam ni adalah sejenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia lah. Okey, rangka dalam ni dia terdiri daripada tulang ataupun rawan. Okey, apa fungsi bagi rangka ni? Okey, rangka ni sebenarnya berperanan dalam menyokong berat badan, okey, melindungi organ dalaman kita macam jantung, hati, okey, itu adalah organ dalaman dan ianya mengekalkan bentuk badan. Okey, sebab tu badan kita daripada kecil sampai besar sama sahaja, okey. Maksudnya dari segi bentuknya lah. Okey, seterusnya adalah rangka juga menjadi asas kepada pautan bagi otot untuk menggerakkan badan. Maksudnya supaya otot-otot dalam badan kita ni melekat pada tulang lah, pada rangka lah, supaya kita nak bergerak, bila kita gerakkan rangka kita, so otot-otot pada badan ni pun akan ikut bergerak. Okey, so itu yang dimasukkan sebagai asas pautan bagi otot untuk menggerakkan badan. Okey, rangka luar ni pula ialah sejenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Okey, rangka luar ni dia terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin, okey, atau bercengkerang. So kita biasa tengok kalajengking, kita biasa tengok ketam, okey. Memang haiwan-haiwan ini mempunyai kulit yang keras, okey. Apa fungsi rangka luar ini pula? Rangka luar ini tujuannya untuk menyokong berat badan juga, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Okey, jadi lapisan-lapisan kat luar ni sebenarnya dia boleh melindungi bahagian-bahagian dalaman haiwan-haiwan ini. Okey. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak pelekatan bagi otot. Sama macam yang tadilah rangka untuk rangka dalam. So rangka luar pun sama juga fungsinya. Okey, cuma kedudukan sajalah dia berada di luar dan dia terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin. Okey. So kita pergi pada yang ketiga. Okey, yang ketiga ni adalah rangka hidrostatik. Okey, sesetengah haiwan invertebrata, okey, yang berbadan lembut, contoh macam cacing lah. Okey, cacing. Apa lagi ya? Lintah. Okey, haiwan-haiwan ni dia tak mempunyai sebarang tulang pun dalam badan dia. Okey. So, haiwan-haiwan ini sebenarnya ianya disokong oleh rangka hidrostatik. Okey. So, rangka hidrostatik ni sebenarnya terdiri daripada dinding berotot, okey, yang meliputi rongga badan yang diisi dengan bendalir. Okey. So, apa fungsi bagi rangka hidrostatik ni? Sebenarnya fungsinya adalah untuk mengekalkan dan mengawal bentuk badan dan membantu pergerakan haiwan tersebut lah. Okey, so bagaimana pergerakan haiwan tersebut maksudnya haiwan tersebut boleh bergerak? Sebenarnya bendalir-bendalir dalam ni bendalir-bendalir dalam haiwan tersebut ianya akan mengenakan tekanan pada dinding berotot dalam semua arah. So bila bagi tekanan pada semua arah ni menyebabkan bahagian haiwan tu nanti ada satu part yang akan menjadi lembut, okey, dan satu part dia akan menjadi tegar.
Okay, sebab tu kita boleh nampak kalau misalnya macam cacing bila dia bergerak tu kan, nanti ada satu bahagian yang macam keras, ada satu bahagian yang lembut, lembek je. So bila ada keras ada lembut tu, so nanti dia akan memudahkan cacing itu untuk bergerak. Okay. So, seterusnya kita nak tengok dari segi saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Sebelum tu awak kena maklum dululah, okay, rangka luar tu haiwannya macam mana, okay. So, contoh kat sini, kalau tengok pada gambar raja, okay, haiwan yang kita tengok di sini adalah belalang, okay. Macam kita tahulah, belalang dia memang ada bahagian luar ataupun seperti lapisan lilin yang keras kat luar dia tu, okay. So, kalau kita tengok yang putih, ini adalah rangka luar yang dah tertanggal, okay. Rangka luar yang dah tertanggal lah. Jadi belalang ni dah ada rangka yang baru. Okey, rangka yang baru ni so mesti saiz lagi besar. Okey. So macam mana kita nak ukur pertumbuhan bagi belalang ni, okey, haiwan seperti belalang ni yang mempunyai rangka luar ni. So pertumbuhannya boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa, di mana lengkung ini graf ini dinamakan sebagai lengkung pertumbuhan lah. Okey, so kalau kita tengok balik kat sini pada nota ni, graf unit pertumbuhan melawan masa. So kalau kita lukis graf, okey. So ini adalah pertumbuhan. Okey, pertumbuhan ini adalah masa. Masa tu boleh diukur dalam minggu, dalam hari, dalam bulan, ikutlah pada keadaan. Okey. Kemudian pertumbuhan ini pula, okey, ada beberapa cara pertumbuhan, okey, yang kita ukur seperti ni seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan juga jisim kering, di mana unit dia bergantung pada pertumbuhan yang awak ukur tu. Kalau awak ukur dari segi kejap ya. Kita ukur dari segi tinggi, maka kita gunakan unit sentimeter lah. Kalau kita ukur dalam bentuk isi padu, jadi unitnya sentimeter padu. Okey, kalau jisim segar ke jisim kering ke, unitnya sama iaitu gram. Okey, so sebenarnya daripada graf lengkung ni nanti, okey, lengkung pertumbuhan ni nanti kita boleh kajilah, kita boleh analisis, okey, fasa-fasa pertumbuhan, dan kita boleh analisis kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma tersebut. Okey, so sekali lagi cikgu tekankan di sini, ini adalah berkaitan dengan haiwan yang mempunyai rangka luar sahaja. Okey. Okey, so kita nak tengok yang seterusnya adalah saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, sebelum tu secara asasnya, lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asalnya berbentuk sigmoid. Okey, so apa yang dikatakan dengan bentuk sigmoid ni? Okey, cikgu ada contoh di sini. Kalau graf pertumbuhan melawan masa, inilah yang dikatakan dengan lengkung sigmoid. Okey, jadi hampir semua sekali organisma ni bentuk lengkung pertumbuhannya adalah sigmoid begini. Tetapi kalau misalnya kita ada haiwan yang berangka luar, contoh macam kita dah tahu, macam lipas, belalang, dia tak dapat dalam bentuk sigmoid ni, tapi ianya adalah bentuk berperingkat. So bentuk berperingkat tu macam mana? Okey, kalau cikgu conteng kat sini, contohlah. So ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan tu tak kisahlah awak ukur dalam bentuk apa, panjang ke, isi padu ke, okey. So melawan masa, kita akan dapati graf dia tu bentuk berperingkat. Berperingkat tu macam ni lah, nampak macam tetangga kan. Okey, ini yang dikatakan sebagai graf lengkung berperingkat. Kenapa yang untuk graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar ni kita dapat tetangga, tetapi yang organisma lain kita akan dapat bentuk sigmoid. Okey, so bentuk berperingkat ni ataupun nampak macam tangga ni ini disebabkan oleh sifat cengkerang haiwan tu sendiri ataupun kulit luar dia tu, rangka luar tu, sebab rangka luar dia tu bersifat keras, okay, dan tak boleh mengembang.
So disebabkan oleh sifat-sifat yang istimewa ni lah, jadi dia akan dapat graf yang istimewa ni. Okey, iaitu bentuk berperingkat. Okey. So macam mana haiwan yang ada rangka luar ni? Kita dah tahu tadi dah, rangka luar tu keras. Okey, kemudian dia tak boleh mengembang. So macam mana haiwan yang mempunyai rangka luar ni nak membesar? Okey, sebenarnya boleh je mereka ni membesar, okey, tapi ada caranya yang istimewa yang Allah dah bagi, Tuhan kita dah bagi, okey. So kalau kita tengok di sini, sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, ketam, kumbang dan belalang. Okey, tapi jangan risau, nak bagi mengatasi masalah ini, okey, so haiwan ini nanti dia ada kebolehan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Maksudnya sampai satu ketika dia akan tanggalkan kulit yang tak muat untuk badan dia tu, yang tak contoh badan dia dah membesar kan. So rangka luar dia tu dah tak muat lagi, dah nak tampung pembesaran tu. So rangka luar tu akan tertanggal. Okey, tertanggal dan nanti dia akan dapat rangka yang baru. So proses penanggalan kulit ni ataupun rangka luar ini dinamakan sebagai ekdisis. Okey. So ekdisis ni apa? Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Okey, jadi masa proses ekdisis ni kita kata kalau dalam bahasa harian kita kita kata salin kulit macam tu lah. Tapi kalau sains ni tak adalah panggil salin kulit, namanya adalah ekdisis. Okey, sedap namanya. Wah, inilah yang cikgu kata tadi, graf pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar. Okey, nampak tak ni belalang ni dah tukar, dah salin kulit dah. Okey, so kulit yang lama tu tertanggal, kulit yang baru dia dah pakai dah dapat dah kulit yang baru. Okey, so sangat unik. Okey, so kalau kita ukur dia punya pertumbuhan bentuk beginilah. So, kalau pertumbuhan dia diukur dalam bentuk panjang, okay, melawan masa kat sini ambil hari tau. Okey, ikut keadaan lah. Okey. So ini adalah graf dia. Ni yang cikgu cakap tadi bentuk berperingkat tu. Okey. Berperingkat tu daripada dia pasal telur sampailah dia pasal dewasa. Okey. So kalau kita tengok graf ini, di mana proses salin kulit tu berlaku? Nampak tak anak panah merah ni? Kat sini, kat bucur ni. Okey, bucur ni menunjukkan proses ekdisis berlaku lah. Proses salin kulit tu. Okey, kemudian kalau kita tengok di sini bahagian menegak. So bahagian menegak tu yang mana? Okey, bahagian menegak tu cikgu warnakan merah. Ini adalah bahagian menegak. So ketika bahagian menegak ni apa yang berlaku? So pada bahagian menegak ni menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Okey. Dan ada bahagian yang melintang pula. Melintang yang mana? Ini melintang. Okey. Okey, cikgu pakai warna lain lah. Cikgu ambil warna kuning. So bahagian yang kuning ni melintang. So pada bahagian melintang ni apa yang berlaku? Pertumbuhannya adalah sifar. Sifar tu maksudnya tak berlaku langsung pertumbuhan. Dan ketika ini, ianya dipanggil sebagai instar. Okay, di mana rangka baru yang lembut dibina di bawah rangka lama. Okey, kemudian ada nampak tak nombor 1 sampai 5 ni? Okey, ketika ini, peringkat ini, haiwan ini berada dalam peringkat nimfa. Okey. Banyaklah perkataan-perkataan baru awak jumpa hari ni. Nimfa, ekdisis, instar. Okey, kemudian bentuk tetangga ni setiap bentuk tu ada maksud tersendiri. Okey, jadi abang, kakak, pelajar kena fahamlah maksud setiap satu itu. Okey. Okey, tadi kita dah dengar kan perkataan ekdisis kan. So apa yang berlaku pada proses ekdisis ni? Sebenarnya masa proses ekdisis tu, sebelum tu cikgu nak tunjuk kat sini inilah belalang yang dah dapat kulit yang baru tu. Okey, so kulit yang lama kat atas ni dah tertanggal dah. Wah, inilah dikatakan sebagai proses ekdisis tu. So apa yang berlaku masa proses ekdisis ni? Okey, so haiwan ni dia masa dia nak tanggalkan kulit yang lama ni, dia akan sedut.
udara tau. So bila dia sedut udara, dia sedut, dia akan mengembangkan badan dia. Jadi bila badan dia tu kembang, secara tak langsung dia akan memecahkan rangka luar lama yang keras. So dia sedut, pecah dia punya rangka luar tu. Tapi dalam masa yang sama dia dah pakai dah baju baru. Okay, dia dah pakai baju baru dah. Maksudnya dia dah pakai kulit yang baru. Ni kulit yang baru ni, hijau ni fresh lagi. Tapi kulit baru tu lembut. So kulit baru tu lembut, maksudnya boleh dibentuk lagi. Masa proses kulit baru tu, maksudnya sebelum kulit baru tu keras, so sebelum dia keras, okay, masa ni lah pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisme. Maksudnya kalau awak lukis graf tadi, graf pertumbuhan, okay, graf pertumbuhan. So yang mana proses kulit tu masih lagi lembut, okay. So lembut tu adalah ketika ni. Sebab tu awak dapati graf tu ada yang dia menegak. So masa menegak ni lah yang kulit lembut tu nak jadi keras. So bila dia lembut nak jadi keras, masa itulah proses pertumbuhan dia akan berlaku dengan lebih pesat, dengan lebih cepat supaya saiz yang lembut tu akan ikut pertumbuhan haiwan tersebut. Tapi bila dia dah keras, okay, dah keras, dah tak boleh apa, tak boleh buat apa dah. Sebab tu awak akan dapati dia punya graf tu mendatar. So mendatar ni maksudnya ketika kulit tu dah keras lah. Okay, ketika kulit tu dah keras. Tapi sampai satu ketika kulit lama tu perlu ditukar, proses tu lah proses adhesis berlaku di sini. Okay, dia bucu ni. So, mula-mula kulit tu lembut. Okay, kulit lembut. Jadi, pertumbuhan akan jadi pesat. Okay, sampailah kulit tu dah keras. Kulit dah keras, dah tak boleh buat apa. So, ketika ini pertumbuhan adalah sifar. Okay, pertumbuhan adalah sifar. Tapi kulit lama tu perlu diganti. Jadi, perlu diganti sampai satu ketika dia perlu diganti. Namanya proses di sini adalah proses adhesis tadi. Menarik kan proses ni kan. Jadi sebab itu awak kena faham kenapa berlaku proses pertumbuhan cepat. Kenapa pula berlaku pertumbuhan tu sifar. Kat mana proses salin kulit tu berlaku. Apa nama dia. Jadi awak kena faham lah lengkung berperingkat yang cikgu cakap tadi. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok proses adhesis tu. Sebenarnya proses adhesis ni dia bukanlah berlaku pada satu peringkat je tau. Maksudnya dia salin kulit sekali je dah stop. Tak, sebenarnya proses adhesis ni dia berlaku beberapa peringkat, okay, sebelum dia mencapai peringkat dewasa. Okay, so proses adhesis ni lah iaitu proses salin kulit ni tadi menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Okay. Jadi sebelum dia sampai peringkat dewasa, haiwan-haiwan ni macam ni lah contoh macam haiwan ni, ni lebah ke apa, okey. So macam serangga ni dia akan makan dengan banyak sekali. Okey, kenapa perlu makan dengan banyak? Sebenarnya nak bina tisu-tisu baru dan mengalami pertambahan jisim. Jadi dengan erti kata supaya dia bertambah gemuk lah, bertambah besar lah badan dia. Okey, so masa proses adhesis ni, okey, hormon akan memainkan peranan penting lah untuk mengawal peringkat adhesis ini. Jadi kalau kita tengok haiwan ini, okey, ini adalah satu kejadian yang Tuhan kita dah bagi pada kita untuk tatapan kita lah yang menunjukkan betapa kebesaran Tuhan kita lah untuk kita bersyukur setiap apa yang berlaku. Okey, sangat unik, okey, sangat cantik, sangat menarik. Okey, so itu sahaja untuk sesi cikgu hari ini. Jumpa lagi di sesi Google Meet. Okey, so itu sahaja untuk sesi cikgu hari ini. Jumpa lagi selepas ini di sesi tutorial di Google Meet. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.